Assalamualaikum semua anak murid Ustazah tahun 2 Efisien. Okay, hari ni kita nak sambung pelajaran kita di bawah tajuk Akidah. Tajuk Malaikat yang Setia. Okey, kalau dalam buku teks muka surat 67. Kamu tengok muka surat 67 macam ni. Okey. Kita akan belajar tajuk tentang malaikat. Malaikat ni apa? Dia bukan manusia. Okey, malaikat ni makhluk yang dicipta Allah. Nanti kita tengok apa pengertian malaikat ni kan. Okey. Semua tengok ya dekat paparan ni. Okey, apa maksud malaikat? Okey, malaikat yang diciptakan daripada cahaya, tidak berjantina, mempunyai tugasan yang pelbagai, sentiasa taat dan patuh kepada perintah Allah. Bila kata malaikat, makhluk yang diciptakan Allah daripada apa? Daripada cahaya. Cahaya apa? Daripada cahaya lah. Kemudian dia tidak berjantina, dia tidak ada lelaki dan tidak ada perempuan. Dia bukan manusia. Okey, kemudian dia ada mempunyai tugasan yang pelbagai. Dia ada banyak tugas. Malaikat ni ada tugas dia mencabut nyawa, ada yang mencatat kebaikan, ada yang mencatat kejahatan, ada yang menurunkan rezeki, dan sentiasa taat dan patuh pada perintah Allah. Malaikat ni sentiasa taat. Dia bukan macam manusia. Manusia ni kalau orang suruh Allah suruh solat pun ada yang tak solat kan. Jadi malaikat ni tak, dia sentiasa taat. Apa yang Allah suruh dia sentiasa buat. Okey. Mari kita tengok dalil nakli tentang malaikat. Okey. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Maksudnya, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasulnya. Maknanya kita kena beriman kepada siapa? Bukan beriman kepada Allah je. Kita bukan kena beriman percaya kepada Allah saja. Kita kena percaya kepada malaikat, kena percaya kepada kitab. Itu adalah rukun iman. Rukun iman ada berapa? Siapa ingat? Rukun iman ada 6. Yang pertama, percaya pada Allah. Okey, semua orang percaya pada Allah. Kalau tanya semua orang mesti cakap, ya, saya percaya pada Allah. Yang kedua, percaya malaikat. Ini hari ni kita nak belajar malaikat tu apa? Dah tahu kan, malaikat tu makhluk yang diciptakan Allah daripada cahaya, dan dia tidak berjantina, tidak ada lelaki, tidak ada perempuan. Kemudian dia sentiasa taat pada perintah Allah. Dia ada tugas masing-masing. Hari ni kita nak belajar tentang tugas malaikat. Okey, tengok yang seterusnya. 10 nama malaikat yang wajib diketahui. Malaikat ni sebenarnya banyak. Tapi yang kita kena tahu, kita kena wajib, kita kena hafal hanya 10 sahaja nama dia. Okey. Malaikat yang pertama, Jibril. Pernah dengar kan nama malaikat Jibril yang datang membedah dada Nabi tu kan? Kita dah belajar dah. Jibril. Tugas dia apa? Menyampaikan wahyu. Okey, kemudian malaikat Mikail. Apa tugas dia? Menurunkan hujan dan rezeki. Yang ketiga, Israel. Yang ini dia datang mencabut nyawa. Orang yang mati, sebelum dia mati akan didatangi oleh malaikat Israel. Untuk buat apa? Mencabut nyawa. Kemudian nombor 4, malaikat namanya Raqib. Apa tugas dia? Mencatat amalan baik. Setiap amalan baik yang kita lakukan akan dicatat oleh malaikat Raqib nama dia. Tak boleh tipu, sebab malaikat ni dia bukan macam manusia. Dia bukan tidur, dia tak ada nak makan, tak ada. Jadi dia sentiasa je taat pada perintah Allah. Dia akan buat je apa yang disuruh. Bila kita buat kebaikan, Allah akan catat kebaikan tu. Kemudian malaikat yang kelima namanya malaikat Atid. Yang ini pula mencatat amalan buruk. Amalan buruk tu macam mana? Kalau kamu buat jahat, menipu, mencuri, tak solat, buang sampah mata kata, akan dicatat oleh malaikat Atid. Kita tak boleh menipu sebab malaikat sentiasa je memerhatikan kita.
Okey, malaikat yang seterusnya, malaikat Ridwan. Sama dengan nama Sir Ridwan, tapi Sir Ridwan dah pindah. Okey, dia apa tugas dia? Menjaga syurga. Kita semua nak masuk syurga kan? Jadi kita naklah berjumpa dengan malaikat Ridwan ni. Sebab kita nak masuk dalam syurga. Dia menjaga pintu syurga. Okey, seterusnya nombor 7, malaikat Malik. Apa tugas dia? Menjaga neraka. Kita tak nak masuk neraka, jadi kita tak naklah berjumpa dengan malaikat Malik ni. Sebab apa? Dia menjaga neraka. Okey, yang ke-8, malaikat apa? Malaikat Israfil. Meniup sangkakala tugas dia. Nanti bila hari kiamat akan ditiupkan sangkakala oleh malaikat Israfil. Kemudian nombor 9 dan 10, Munkar dan Nakir. Apa tugas Munkar dan Nakir? Dia menyoal orang mati di dalam kubur. Bila dah mati, akan datanglah 2 malaikat yang bernama Munkar dan Nakir untuk menyoal orang yang di dalam kubur. Dia akan tanya apa yang kamu buat di atas dunia. Okey, seterusnya, tindakan yang membuktikan keimanan terhadap malaikat. Bila kita beriman kepada malaikat, apa tindakan yang kita kena buat? Apa yang kita kena buat kan? Okey, bila kita percaya kepada malaikat Jibril. Jibril ni apa tugas dia? Dia menurunkan wahyu. Wahyu tu apa? Wahyu Al-Quran. Jadi kalau kita percaya, kita kenalah baca, sentiasa membaca Al-Quran. Okey, kemudian malaikat yang seterusnya, malaikat Mikail. Tugas dia apa? Memberi rezeki kan. Jadi macam mana cara tindakan kita nak mempercayai malaikat ni? Kita kena sentiasa bersyukur, bersedekah dan membantu orang lain. Kita ada rezeki lebih, kita kena bagi dekat orang lain. Kita kena bersyukur. Walaupun ada sikit, kita bersyukur. Ada banyak pun kita bersyukur. Kemudian malaikat yang seterusnya, malaikat Israel. Israel tugasnya apa? Tugasnya mencabut nyawa. Jadi kita kena menziarahi orang sakit. Kena datang bila ada orang sakit, kita kena datang lawat orang sakit. Kemudian Israfil. Tindakan yang kita kena buat ialah bersikap sederhana dalam kehidupan. Okey, seterusnya Raqib. Raqib tadi apa? Mencatat kebaikan kan. Jadi kita dah tahu dah ada malaikat yang sentiasa mencatat kebaikan kita. Jadi kita kena buat apa? Kita kena sentiasa melakukan kebaikan. Okey, seterusnya malaikat Atid. Apa dia? Dia mencatat apa? Mencatat kejahatan. Jadi bila kita dah tahu ada malaikat yang mencatat kejahatan, apa tindakan kita? Kita tak bolehlah buat jahat. Kena menjauhi dosa dan maksiat. Kita tak boleh buatlah sebab ada malaikat yang sentiasa mencatat. Kemudian Ridwan dan Malik. Apa tindakan kita? Kita kena berusaha untuk menjadi ahli syurga. Macam mana nak jadi ahli syurga? Nak kena buat jahat ke? Tak, kena buat kebaikan. Kemudian kita menghindari perbuatan ahli neraka. Ahli neraka ni apa dia punya perbuatan? Yang jahat-jahat itulah, yang tak solat, yang buat kawan, menipu, mencuri, ambil barang kawan. Tu tak boleh. Itu semua buat perbuatan ahli neraka. Kita tak nak jadi ahli neraka. Kemudian seterusnya Munkar dan Nakir. Perbuatan yang kita kena buat, tindakan yang kita kena buat ialah menziarahi kubur. Okey. Itu sahaja tentang malaikat yang kita belajar pada hari ini. Jadi kesimpulannya, kita kena tahu malaikat apa? Malaikat diciptakan daripada cahaya. Dia tidak berjantina, tidak ada lelaki dan perempuan. Malaikat juga sentiasa taat dan patuh pada perintah Allah. Dia tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Dia bukan manusia. Okey, lagi malaikat ni apa? Malaikat ni ada berapa yang kita kena tahu? Ada 10 malaikat yang kita kena wajib tahu, kena hafal nama dia. Okey, boleh tak? Boleh. Okey. Ini tugas kamu kena buat. Kamu kena buka muka surat 67. Nanti kamu kena writekan tindakan
pada right pada pernyataan yang betul dan pangkah pada pernyataan yang salah. Ni muka surat 67 buku aktiviti. Okey, boleh? Okey. Assalamualaikum.